بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Surah Najah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama merafakkan syukur ataupun perkataan tahmid, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Boleh kita merasa lagi tahun baru dalam Islam, ma'al hijrah 1442 hijrah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan hidup. Makna dia, kata ulama, kita kena bersyukur kepada Allah kerana masih lagi diberikan kesempatan taubat. Taubatan ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup kita ini, bila panjang usia kita, sama ada dua. Yang pertama, sama ada bertambahnya iman kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub ila Allah, ataupun semakin jauh kita daripada Allah. Dua saja tuan-puan. Sama ada dia panggil karamah, kemuliaan, ataupun istidraj. Semakin jauh daripada Allah, semakin kaya, semakin kita ini jauh daripada Allah. Na'udzubillah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan yang pertama itu kita tergolong di kalangan yang pertama, iaitulah senantiasa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh mana pun kita lari daripada Allah, maka kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar mana pun kenderaan kita, maka kenderaan yang terakhir kita pasti adalah keranda. Besar mana pun rumah kita, pasti rumah yang terakhir kita adalah 7 kaki tu, lubang ataupun liang lahat. Tuan-puan, banyak mana jawatan yang kita dapat, sanjungan daripada manusia, gelaran yang manusia bagi, makhluk bagi, tetapi ketahuilah gelaran yang terakhir kita pastilah al-marhum ataupun al-marhumah. Jadi dengan itu, maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena muhasabah diri kita. Muhasabah ni makna dia apa? Kita hisap, hitung diri kita. Allahu Akbar. Semakin bertambahnya usia kita ni, apakah sumbangan kita kepada Islam? Apakah sumbangan kita kepada agama Islam? Apa yang telah kita lakukan untuk diri kita, untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah? Persediaan kita, macam mana hutang-hutang kita, macam mana anak-anak kita, macam mana ilmu yang kita pelajari, adakah kita beramal? Ini tuan-tuan kena tanya soalan ini. Sebab itu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pentingnya kita mengaji, menuntut ilmu, ulang, revise. Tazkirah nama dia, itulah memperingati. Ingat, ulang. Apa yang kita kena ulang? Ilmu yang disebut sebagai ilmu fardu ain.
fardu ain. Wajib bagi setiap mata-mata yang mana hamba Allah ini untuk dia mengaji ulang tentang ilmu akidah yang pertama. Ini mukaddimah tuan-puan. Ulang balik. Akidah apa makna akidah? Isbat Allah, nafi makhluk. Nah tuan-puan, apa yang kita makan, apa yang kita dapat, itu semua datang daripada Allah. Bukan makanan yang mengenyangkan kita, bukan jawatan yang memberikan kepada kita kuasa, bukan duit yang membahagiakan kita, tetapi semua daripada Allah Ta'ala. Bila akidah kita mantap, mengaji sifat 20, mengaji sifat 50, bukan 20 saja, 50. Apa makna 50? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, 40. Satu sifat yang harus bagi Allah, 41. 4 sifat yang wajib bagi Nabi, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 44. 4 sifat yang mustahil bagi Nabi, bersifat dengan kazzab, penipu, bersifat dengan khianah, itu sifat yang mustahil bagi Nabi. Berapa dah? 49. Satu sifat yang harus bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 50. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ni dalam lingkungan dua tu, beriman kepada Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup selamat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata, ikut dua benda ini mutiara yang aku tinggalkan, maka tuan-puan akan selamat. Yang pertama apa? Al-Quran. Ikut Al-Quran, pegang, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian cara dia tafsil, secara tafsili, detail, ikut macam mana Nabi makan dia, sembang dia, duduk dia, mengaji dia, kerja dia, niaga dia, keluarga dia, hatta masuk tandas dia bagaimana, semua ada pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-puan, yang kedua, apabila akidah kita sudah mantap, pergi kepada yang kedua, kena revise. Kullu yaumin min ayyam, kena mengaji, revise tentang fiqh syariah, iaitulah sembahyang, zakat, sedekah, haji, umrah, ahwal syakhsiyah, munakahah, jinayah, muamalah, perbankan, nak ambil pinjaman macam mana, itu tentang, dia panggil apa? Syariah. Jalan tu nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita beramal, apabila akidah yang kita kuat dengan Allah, maka tutup dengan apa? Tasawuf. Itulah kitab yang kita akan sambung pada malam ini. Kitab tasawuf, nama dia Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini sebahagian daripada kitab-kitab yang besar dalam ilmu tasawuf. Kitab yang besar, tapi hak yang saya baca ini, orang yang baca ni kecil, al-faqir, miskin ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menumpang sahaja ilmu para alim ulama ni tuan-puan, insya-Allah. Jadi bila kita baca sambungan pada malam ini, doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala kepada pengarang kitab ni, almarhum Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia mendapat pahala sadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bih, wa waladun salihun yad'u lahu. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada malam ini, hadirin rahimakumullah, sebenarnya kalau kitab tasawuf ni banyak. Ada antaranya Penawar Bagi Hati, kemudian apa lagi, Imam Ghazali Ihya Ulumuddin Al-Mukashshaf Al-Qulub, kemudian Minhajul Abidin, ada kitab pondok kan. Apa lagi? Banyak kitab-kitab, La Tahzan La Taqaf, daripada Aid Al-Qarni. Apa lagi, banyak tuan-puan, masya-Allah. Jadi
Malam ini kita sambung kitab Al-Hikam, hikmah. Hikmah ni apa makna hikmah? Ambil daripada perkataan hikam, hikmah. Hikam tu jamak plural. Kalau mufrad dia panggil hikmah. Hikmah ni mufrad satu lah, singular. Kalau dua musanna dia panggil hikmata ni, tambah alif nun. Kalau jamak al-hikam. Apa makna jamak al-hikam? Banyak mutiara, pengajaran, iktibar yang tuan-tuan boleh ambil daripada kitab ini. Malam ini tajuk dia yang kita nak ambil daripada malam ini, tajuk dia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nur akal. Nur akal dapat memperlihat akan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Sekali lagi, ukarir marratan ukhra, saya ulang, repeat. Nur akal dapat memperlihatkan kamu, tuan-puan, kita ni akan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nampak tajuk tu? Kena ulang sekali lagi. Nur akal yang akan dapat memperlihatkan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Faham tak tajuk tu? Nur apa nur? Apa akal? Dia akan hurai lah. Kalau faham dah, tak payah sadaqallahul azim lah. Kan? Ni kita baca insya-Allah. Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, tuan-puan. Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala. Masya-Allah, malam ni tuan-puan, surah An-Najah bukan hanya tuan-puan yang melihat, bahkan ribuan yang melihat daripada page audio kuliah. Subhanallah. Jadi tuan-puan dapatlah betapa saham akhirat, di mana kuliah insya-Allah kita akan belas link ni kepada sahabat-sahabat kita. Jadi macam itulah, ada yang tak boleh nak datang kuliah, PKP dan sebagainya, balik kerja. Jadi manfaat tu kita kongsikan. Tuan-puan boleh buka page audio. Ibnu Ajibah. Siapa dia Ibnu Ajibah ni? Ulama lah. Dan duduk dalam kitab ni ulama. Ada tak lagi ulama ni? Ibnu Ajibah ini katanya rahimahullah sudah tiada. Dalam kitab-kitab yang besar ni tuan-puan, banyak ulama yang telah meninggal dunia. Allah yarham ataupun rahimahullah, itu dah doa. Kalau ulama tu ada lagi, dia panggil, kita doa dia hafizahullah, moga-moga Allah menjaga dia. Kalau rahimahullah, Allah rahmati dia. Rahmat, Allah sayang dia. Ambil pada perkataan rahimah, sayang. Tuan-puan, kita ni Allah sayang kita, masuklah syurga. Kalau Allah tak sayang kita, habislah tuan-puan. Jadi hidup ini untuk mendapat sayang Allah, tu dia, love daripada Allah. Dia panggil redha mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah kata, masuklah ke dalam syurga aku, orang yang mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Jadi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak mendapat keredaan daripada Allah? Nak dapat redha Allah ni macam mana? Nak Allah sayang ni macam mana? Kena dekat dengan Allah, kan? Tuan-puan, sebab apa kita sayang anak kita? Dia dekat dengan kita. Dia balik selalu tiap-tiap tahun. Dia dekat dengan kita, selalu tanya khabar kita, selalu hantar kat kita apa? Fulus. Fulus hantar, walaupun dia tahu ayah dia datuk, dia hantar juga. Nak dekat tu dengan Allah, dengan ibu dan ayah dia, tanda dia dengan dia usaha at-tadhiyah. Sebab itu baru-baru ni kita meraihkan hari raya Aidil Adha, tuan-puan. Adha ni makna dia korban, pengorbanan.
Dan korban juga membawa makna qarib, dekat. Orang yang banyak berkorban untuk sesuatu yang dia nak, maka dia akan dekat dengan orang itu. Begitu juga dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berusaha dekat dengan Allah, minta kepada Allah, usaha sembahyang, baca Quran, mengaji, muhasabah diri, kita buat macam-macam, tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita. Bila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila hamba dia dekat, maka ulama kata hamba itu selamat. Nanti yang kata tu, la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah dekat dengan kita, ma'ana, sama. Bersama ni makna dekat lah. Kan? Begitu. Jadi poin dia adalah selamat, tuan-puan. Macam mana nak selamat ni? Okey. Apabila hamba Allah yang selamat daripada bahagian-bahagian, tajuk kita, daripada bahagian-bahagian dan sifat-sifat kemanusiaan. Dia kata apabila hamba selamat daripada bahagian-bahagian, ataupun bahagian ini juga ditakrifkan sebagai sifat-sifat. Tuan-puan, dalam kitab tasawuf, makna bahagian itu ialah sifat-sifat kemanusiaan. Manusia, sifat manusia itu, bila dia ini selamat daripada sifat-sifat kemanusiaan, apa makna dia? Iaitulah dia selamat daripada sifat-sifat kemanusiaan, iaitulah sifat dengan rasa takut kepada miskin, takut dengan makhluk, takut dengan fakir, apa lagi? Benda-benda yang boleh ni, yang manusia, sifat manusia ni, takut, rasa dia kadang-kadang sedih, benda tu. Bila dia tak rasa takut dengan makhluk, maka dia takut dengan Allah. Dia kata macam tu. Apabila begitu, nescaya dekatlah dia dengan Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat kata seorang ulama, dia sebut kepada kita, Ibnu Usman Al-Hiri, dia kata, 3 yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ini, yang pertama iaitulah rasa takut. Yang kedua, rasa seronok. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa seronok, yang ketiga rasa harapan. Okey. Yang pertama rasa takut. Kalau kita ni tuan-tuan banyak takut kepada makhluk, maka kita akan kurang takut kepada Allah. Dia kata macam tu. Tidak, tuan-puan. Orang ni kalau dia takut dengan makhluk, Allah dia tak takut. Orang ni kalau dia takut dengan Allah, makhluk dia tak takut. Tidak. Tengok balik macam mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bukan takut dengan makhluk. Perang Badar, tuan-puan, 300 melawan 1000. Subhanallah. Perang Uhud, turun daripada bukit tu, naik tentera musyrikin, panah, kemudian panahan itu terkena sahabat-sahabat. Sahabat ni dia melindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lindung Nabi. Kena ni tuan-tuan tak takut kena panah. Kena panah, ada seorang sahabat tu disebut dalam riwayat, kena mata dia, terkeluar biji mata. Tuan-puan, hebat tak? Dia tak takut ke dengan ni, tajam, tak takut. Sebab dia takut dengan Allah. Dia tahu kalau dia mati, dia akan mendapat syurga. Yakin? Kita jadi takut. Allah, macam mana ni gaji tak masuk? Allahu Akbar. Macam mana ni coronavirus? Takut ni, tak payah pergi masjid tak payah pergi Jumaat lah. Tak pergi kena. Dia kalau nak mati, tuan-tuan dan puan-puan, kat rumah pun boleh mati. Yakinlah tuan-puan. Bukan saya nak kata jangan abaikan SOP dah. SOP silakan, kena buat. Itu dia panggil undang-undang yang telah ditentukan oleh ulul amri. Tapi kena akidah, kena jaga. Jangan takut dengan makhluk sehingga kan kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada ulama kata
Dia kata bila, bukan COVID ni, ada satu penyakit dulu, ta'un, yang melanda beberapa ratus tahun yang lalu, tuan-puan. Orang yang mati kebanyakannya bukan kena ta'un, tapi takut kena ta'un mati. Psikologi tu. Hak kena tu memanglah meninggal dunia, tapi yang tak kena pun dia jadi psycho sampai dia mati. Tu dia. Tu yang kata takut tadi ni. Ibnu Utsman kata kat kita, takut ni kena takut dengan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi awak duk besar lagi nafsu kita tu lah. Kan? Yang pertama. Yang kedua, iaitulah rasa seronok. Bila kita letak seronok banyak di dunia, maka kita akan kurang seronok dengan akhirat. Semayang rasa tak seronok, letih. Ustaz letih lah semayang. Ustaz baca pendek-pendek sudahlah. Tu dia. Isyak pun baca sampai semuka. Semuka baru. No. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala baca sehari 2 kali khatam Quran. Tuan-puan, geleng. Allahu Akbar. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan imam-imam yang lain, mereka itu macam mana seronoknya. Mereka ini dalam mereka meletakkan love, cinta, hobi mereka itu akhirat. Semayang seronok, Allahu Akbar. Itu yang semayang lagi. Semayang lagi. Ada hak hebat solat, ada hak hebat mengaji. Sampai tak kahwin pun ada. Imam Nawawi punya mengaji, menulis. Dia seronok sungguh. Kita ni awak tak datang tak seronok macam tu. Ya, kuliah Allah lebih sikit, ustaz letih lah. Dia buat macam Ultraman, monti kan. Tu dia. Jadi macam mana ni kita ni? Rupa-rupanya punca dia, tuan-puan, ada pada bab yang kita nak sentuh ni. Iaitulah nur, cahaya tu. Tuan-tuan dan puan-puan, cahaya. Cahaya ni dia masuk. Dia ke mana-mana dia masuk lubang tu. Tetapi apabila tertutup satu hijab demi hijab tertutup, cahaya tak boleh masuk. Tuan-tuan, kita rumah kita kan, kita beli, kita tutup semua. Tutup, tak payah bubuh tingkap. Cahaya masuk tak? Tak masuk, tuan-puan, gelap. Abang, rumah ni awak lah. Tak ada tingkap rupanya. Kontraktor pula lupa nak buat tingkap. Gelap lebih. Tuan-tuan, sebab apa dia jadi gelap? Kehidupan manusia ini, ulama kata punca dia adalah maksiat. Punca dia adalah maksiat kepada Allah. Punca dia adalah ghaflah kepada Allah. Punca dia adalah syahwat terhadap dunia, sehingga akan melupakan akhirat. Punca dia adalah ikut nafsu. Tu 3 ni punca yang disebut oleh kalam ulama, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha 'an nafs. Kerana terlalu mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahimakumullah. Boleh tak kita ikut nafsu, tuan-puan? Boleh tak ikut nafsu? Nafsu ni yang kita boleh ikut adalah nafsu yang ketika mana sampai pada maqam marhalah khumul, dia kata. Marhalah khumul ni apa? Nafsu yang dia kenal Tuhan dia. Itu boleh ikut lah. Tapi kalau nafsu jenis gelora, jangan dia ikut. Aku ni geram nak ikut, aku ikut hati aku nak rimbuk. Tu dia tak kenal Tuhan tu. Hati tu, sebab tu orang tua-tua kata ikut hati, sambung tengok. Ikut hati mati. Ikut rasa, ikut nafsu lesu. 3 ni jangan ikut. Tapi kena ikut juga hati tu apabila hati yang dia panggil nur akal. Tu kena ikut lah. Cahaya tu sampai, tu boleh ikut. Tapi kalau dia sendiri duduk dalam rubah gelap, duduk raba-raba tak nampak, jangan ikut dia. Begitu. Kena ikut yang Ini kita nak ikut siapa? Nabi SAW sudah tidak ada, meninggalkan kita. Kita kena ikut alim ulama. Al-ulama warasatul
anbiya. Tu dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, semakin hari ni maka semakin meninggal ulama. Satu page daripada Facebook, nama dia Pencinta Ulama. Tiap-tiap hari dia post 3, 4, 5 orang meninggal. Ulama, tuan-tuan. Makna dekat sangat dah kita ni dengan kematian, dengan kiamat. Sebab alim ulama ni kemakin hari semakin banyak meninggalkan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang ketiga kata Ibnu Usman Al-Hiri, yang ketiga rasa harap. Harapan ini, bila kita ni manusia terlalu banyak berharap kepada makhluk, maka akan berkurang harapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harap, tunggu kan. Penantian satu apa? Penyiksaan. Kita harap dengan manusia, yakin tak dia boleh bantu kita? Tak yakin, tak confirm. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala confirm. Allah kata, in tansurullah yansurkum. Kamu tolong agama aku tolong kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya, pegang tu lah. Insya-Allah selamat kita. Syekh Az-Zarruq rahimahullahu taala dia kata, manusia terdapat 3 martabat. Manusia ni, kata Syekh Az-Zarruq rahimahullahu taala, ada 3 martabat. Martabat ni apa dia? Level, tuan-puan. Seperti yang dinyatakan oleh pengarang dengan kalam nasihat ataupun matan dia, Syu'a'ul Basirah. Syu'a'ul Basirah, nur akal. Syu'a'ul Basirah tu makna dia nur akal, dapat memperlihatkan kamu. Itu Syu'a'ul Basirah. Yushhiduka, akan dekatnya qurbahu minka, Allah kepada kamu. Nur akal dapat memperlihatkan kamu akan dekatnya Allah kepada kamu. Wa ainul basirah, nur iman pula dapat memperlihatkan ketiadaanmu kerana wujudnya adanya Allah. Sekali lagi, wa ainul basirah. Tadi yang pertama tu syu'aul basirah, nur akal. Akal kat mana akal? Ni bukan akal, ni otak. Akal kat mana? Akal ni pada cahaya, tak nampak, Allah bagi. Nah, itu dia panggil akal. Ada pula wa ainul basirah. Ainul basirah ini dia panggil nur iman, iaitu mata hati. Dapat memperlihatkan ketiadaan kamu. Kita rasa tiadanya kita, tak ada apa-apa, jahilnya kita, fanaknya kita, lemahnya kita, ferjalnya kita, kerana wujudnya Allah. Tu kita ini daripada ada, daripada tiada kepada ada. Ada tak ada pula. Inna lillah, dia kata. Tak ada orang tua tu, inna lillah. Ada pula mana? Alam yang ketiga, alam barzakh. Alam barzakh, lepas tu pi pula transfer alam akhirat. Lepas tu alam yang terakhir syurga ataupun neraka. Alam mahsyar, alam akhirat. Ada 5 semua alam. Yang pertama, alam rahim, 9 bulan 10 hari. Alam dunia, berapa bulan? Tak tahu berapa bulan. Ada orang yang kanak-kanak meninggal dah. Jatuh motor meninggal. Umur apa? 3 tahun meninggal. Tu dia panggil kanak-kanak. Naik selevel lagi, Allah panjangkan lagi usia dia sampai remaja, meninggal umur 15. Gaya-gaya nak pi ambil PT3, jatuh motor meninggal 15. Ada yang Allah lanjutkan lagi sampai dewasa, umur dia 40. PP office terebah, jatuh kat office umur 40, meninggal dewasa. Lajak lagi pula. Kepada tua. Tua ni umur apa? Tua, ajuz. Umur 60, Nabi kata. Tua. 60 ni kira tua dah. Yang duk rasa muda 60 jatuh bilik air meninggal. Ada yang lajak lagi
daripada tua kepada tua bangka dalam kitab tu. Umur apa? Tua bangka. Atas daripada 70, 80, 90, tua bangka. Bangka ni makna dia apa? Bangka ni makna kena sedak-sedak. Rumah kata pi, itlaq barra. Kubur kata maria, kah. Kalau tak sedap lagi tak tahu. Ni tua umur 90 main TikTok depan ni dengan gigi tak ada, la ilaha illallah wa akbar. Kena sedap-sedap dah tuan-tuan. Umur kita ni bukan kira tua muda ke apa. Allah nak ambil tuan-tuan. Masya-Allah. Allahu akbar. Takut noh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata apa? Nur hakikat. Jadi malam ni kita dapatlah ilmu. Ada 3 manusia ni martabat. Yang pertama martabat dia syu'aul basirah. Orang tanya kita, berapa martabat manusia? Yang pertama syu'aul basirah. Kemah ni ngaji kitab hikam. Yang kedua ainul basirah. Yang kedua. Yang ketiga apa? Haqqul basirah. Jadi bila sebut level ni tuan-tuan, level ni maknanya peringkat. Yang mula-mula yang ulama sebut tadi yang basic. Yang basic itulah. Naik sikit kan. Atas lagi. Ikhlas pun dia ada martabat dia. Manusia pun ada martabat dia. Martabat tuan-tuan maqam. Cek kita kerjalah. Dia ada tak dia punya maqam dia? Adalah. Masuk mula-mula diploma N17. Lepas 17 berapa? Diploma atas pula degree 41, 44, 48, 52, 54 bisa. Gitu dia. Tu dalam manusia, tapi dengan ilmu yang kita belajar, bahkan dia pun ada martabat dia. Bahkan martabat yang Allah bagi inilah martabat yang membahagiakan kita. Orang dapat jawatan bagi gelaran, alhamdulillah. Tetapi yang kita nak bukan gelaran dunia semata-mata, tetapi gelaran Allah bagi kat kita. Allahu akbar. Allah kata bagi kat kita apa? Gelaran apa? Kamu, aku redha kamu. Siapa yang dapat tuan-tuan? Antaranya sahabat-sahabat Nabi. Dapat apa? Was-sabiqun al-awwalun. Dapat as-sabiqun al-awwalun minal muhajir al-ansar alladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Itu kita nak radhiyallahu, Allah redha, Allah sayang, Allah bagi dah kepada mereka ini confirm masuk syurga Allah. Apa lagi kita nak? Tuan-tuan risau tak hidup ni? Tuan-tuan risau. Kita kena risau tuan-tuan hidup kita ni. Kena risau. Bukan risau pasal dunia ni. Risau pasal kat sana tu nanti. Macam mana kita? Macam mana kita ni tuan-puan? Allahu akbar. Kerisauan itulah yang akan mematangkan kita. Yang akan memberikan kepada kita apa? Qanaah. Cukuplah dengan dunia ni. Cukuplah dengan dunia ini. Tuan-tuan. Ada orang yang dia tak rasa cukup dengan dunia. Ada orang dia rasa cukup dah, aku tak mau dah. Tuan-tuan, bangkit tidur tuan-puan, kita rasa macam mana? Allah dimuhasabah diri. Saya bukan nak bangga tuan-puan, saya bukan nak cerita pasal diri saya, tapi setiap kali saya bangkit tidur, saya rasa menyesal gila. Tak tahu sebab apa. Tiap-tiap hari saya bangkit tidur, Datuk, saya rasa menyesal gila apa yang saya buat semalam. Tu iman masa tu tinggi. Lepas tu dia dah makan dah, dia dah masuk nafsu dalam perut tu, dia mula lupa Allah Zat. Sebab tu kita bila kita bangkit waktu subuh wal fajri, Allah kata apa? Sembahyang subuh. Tengah hari agak-agak lupa dengan Allah, kerja, marah dengan bos, majikan marah pekerja, ingat Allah balik, solat zuhur. Petang agak-agak kita dah relax sikit ni, agak-agak kita dah stres, kita dah kurang sikit, nak syok-syok, solat asar. Tuan-tuan, habis siang, nahar, masuk pula waktu gelap, zulumat, malam, tak nampak. Sembahyang apa? Maghrib wal asri
wal fajri waz zuhri, kemudian maghrib wal isya, dan solat isya tutup hidup kita sebagai orang yang beriman. Masya-Allah, komplit. Rasa-rasa kita nak putus asa, rasa-rasa kita nak buat maksiat, ingat balik tadi baru lepas sembahyang. Itu dia. Rasa-rasa nak komen, rasa-rasa nak WhatsApp lebih kurang, nak kata kat orang, ingat tadi baru lepas sembahyang tadi. Tuan-tuan, kena faham balik apa yang telah kita buat sebentar tadi. InsyaAllah, maka kita ingat, maka dengan itu datangnya nur. Dia panggil apa? Cahaya akal kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, afala taqilun, guna akal ini semaksimum yang mungkin. Fikir, sedar, muhasabah, barulah kita akan muqarabah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syarah daripada lafaz yang tiga yang kita sebut tadi, tiga martabat manusia, ya. Yang pertama adalah syu'aul basirah. Dapatlah satu bahasa Arab, tuan-puan, malam ni tiga perkataan. Apa dia yang pertama? Syu'aul basirah. Sebut-sebut ramai-ramai sikit insya-Allah. Syu'aul basirah. Syu'aul basirah. Apa makna syu'aul basirah? Kata ulama, nur akal yang membawa petunjuk keimanan. Nur akal ni membawa petunjuk keimanan. Tuan-tuan, iman ini bercahaya, ibaratnya cahaya. Tuan-tuan, cahaya iman. Itu dia panggil cahaya iman. Kita ibadat tu cahaya, mengaji tu bercahaya, wuduk itu bercahaya. Cahaya, digambarkan cahaya ni sebab apa? Benda yang menyinari, yang memberikan kepada kita jalan petunjuk. Cuba bayang tuan-tuan, nak balik Kelantan, jalan gelap, kereta pula tak ada lampu, kita berani tak? Ni dah tu, tak berani. Allahu Akbar, takut gajah lah. Bateri tak ada, kereta tak ada lampu, rosak ni. Tunggu esok lah, kata dia. Abang, esok lah kita balik. Gitu. Sebab apa? Tak ada cahaya. Sebab apa kita boleh berjalan? Sebab ada cahaya, nampak keimanan tu. Gitu. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang buta mata tapi cahaya hati dia terang. Tuan-puan, masya-Allah, di Darul Quran. Darul Quran ni tuan-puan, Kuala Kubu. Pengajian menghafal Al-Quran, tuan-puan, ada orang buta. Yang peliknya tuan-tuan, orang buta hafal Quran laju daripada orang nampak. Laju tuan-puan, masya-Allah, terang mata hati dia. Masya-Allah, ni hebat. Hak mata nampak ni pula, hati dia tak berapa nak terang. Maksiat banyak. Tengok handphone, tengok TV, tengok hak nu, tengok hak ni. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena memperbanyakkan istighfar kita. Saya ceritakan dulu tentang kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad, tuan-puan, saya dengar dah kisah Imam Ahmad. Dia pergi satu masjid, dia musafir, sembahyang, tiba-tiba dihalau. Dia nak rehat. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, dia kata tak apalah, mai duduk rumah saya. Kemudian Imam Ahmad pun pergilah rehat di rumah dia. Dalam keadaan kawan tuan rumah ni, dia duduk semawa, makan apa semua, dia duduk buat macam-macam untuk Imam Ahmad. Dia pun tak tahu kawan ni orang alim. Tuan-puan, Imam Ahmad nampak mulut dia tu duduk sebut, terkumak-kumik. Imam Ahmad tanya kepada dia, "Tuan, apa yang tuan duduk sebut tu?" "Saya zikir, tuan." "Apa yang tuan zikir?" "Saya sebut astaghfirullah wa atubu ilaih." "Apa yang tuan dapat daripada fadilat istighfar ini?" Kata dia, "Sejak daripada muda sampai tua, saya amalkan istighfar ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala makbulkan permintaan saya." Bila Allah dah sayang, segala hijab itu diangkat, maksiat itu diampunkan dosa, maka Allah makbulkan doa.
Apa yang jadi tuan-tuan? Allah makbulkan, alhamdulillah. So apa lagi yang tuan nak? Dia kata saya alhamdulillah semua dapat. Cuma satu je. Saya nak bertemu dengan Imam Ahmad. Tuan-tuan, Imam Ahmad duduk di mana masa tu? Depan muka dia. Makna dia apa yang dia nak Allah bagi. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan Allah. Sebab apa dia dekat dengan Allah? Sebab dia istighfar. Allah ampun dosa dia. Kita jauh dengan Allah sebab apa? Sebab banyak blocking maksiat yang kita buat. Kita tak buat maksiat yang besar-besar, tak masuk disko, tak berzina. Kita buat maksiat hati. Rasa diri lebih, sombong, tak mau mengaji. Maksiat hati tu. Kan? Aku ni semayang cukup dah. Apa dia ni? Pakai seluar ni neraka. Asal lebih baik itu juga adalah menjadi jahat. Ulama kata bila mana seorang itu mula menjadi jahat apabila dia merasa diri dia menjadi baik. Syekh Ibnu Athaillah kata apa? Man asbata li nafsihi, siapa-siapa yang rasa diri dia tawadhu, dialah sebenarnya takabur. Allahu akbar. Sebab itu Islam mengajar kepada kita dalam ilmu tasawuf ini, mengajak kepada kita untuk kita tak merasa lebih dan tidak merasa kurang di sisi manusia, tetapi kena rasa kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi yang kedua, ainul basirah. Ainul basirah. Apa makna ainul basirah ini? Nur iman yang membawa kepada petunjuk tahqiq. Ia juga dikenali dengan nur ilmu dan ain yakin. Macam mana kita nak dapat ainul basirah ini? Iaitulah dia dikenali dengan ilmu. Kena mengajilah, maknanya mengaji. Sebab tu orang yang mengaji ni tuan-tuan, Allah buka kepada dia jalan. Mengaji, rajin mengaji, kilik kitab. Pergi jumpa syekh ni, tanya nasihat. Betul-betul dia tawadhu menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kepada dia ain al-basirah, iaitulah ain yakin. Hadirin dan hadirat, yang ketiga, yang terakhir, iaitulah nur hakikat ataupun dikenali sebagai haqqul basirah, yang memutuskan daripada tahqiq segala hakikat ilmu. Ia juga dikenal sebagai hak yakin. Itu dia. Ada dalam Quran tuan-tuan, ada dalam surah apa? Surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tu kata ilmu yakin tu. Yakin sungguh ni tuan-puan. Doa dia yakin, dia buat apa dia yakin. Tapi nak dapat yakin tu kena ada ilmu, kena mengaji. Kalau tak mai yakin. Tu dia. Al-yakin dalam kaedah fiqh dia kata apa? La yazulu bisyak. Yakin itu dia akan menghilangkan syak. Kalau ada syak maka tidak ada yakin. Sebab tu kita mengaji untuk kita nak yakin apa yang kita buat, ibadah kita, solat kita, apa yang kita buat semua kena ada ilmu, barulah datangnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dah ke isyak? Masuk dah ke isyak? Masuk dah. Tak dengar pun. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaflah kalau terlebih masa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ilal liqa' lahiqan. Tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.